Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Inklusif bersama saya Zalia Harini Ismail, dan ruang bicara ini kita manfaatkan secara langsung bersama Menteri Kesihatan Malaysia. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berhormat Khairy Jamaluddin. Terima kasih YB kerana sudi bersama kami dalam barangkali kegairahan ramai yang telah pun akan memulakan perjalanan mereka. Pesanan-pesanan penting ini yang kita juga ingin dengarkan daripada Yang Berhormat sendiri dengan peningkatan trafik dan juga mereka yang akan keluar melancong dan juga balik kampung. Saya pasti Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah pun bersedia dengan risiko dan juga sebarang kemungkinan yang akan dihadapi. Jadi garis panduan SOP yang mungkin perlu diulang sekali lagi kepada warga masyarakat. YB, silakan. Ya, terima kasih Zaliha. Sudah pasti Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun membuat penilaian risiko sebelum kita mengesyorkan kepada Jawatankuasa Pengurusan Pandemik COVID yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri, untuk dibenarkan rentas negeri pada minggu ini. Dan sudah pasti pengumuman ini sangat dinantikan oleh rakyat Malaysia. Namun demikian, sudah pasti dengan adanya kebenaran untuk kita berentas negeri, ini akan meningkatkan lagi usaha ataupun ini akan meningkatkan rakyat kita berjumpa antara satu sama lain. Dan apabila perjumpaan seperti ini berlaku, risiko jangkitan memang ada. Ya. Bila kita balik jumpa dengan ahli-ahli keluarga kita dalam rumah yang sama, keluarga yang sama, mungkin kita buka pelitup muka kita. Ya. Di situ ada risiko di mana boleh ada jangkitan. Sebab itu saya sebagai Menteri Kesihatan ingin mengingatkan kepada rakyat bahawa jangan sekali-kali kita leka dan mengenepikan SOP yang sedia ada. Saya fahamlah kalau nak balik kampung, jumpa ibu bapa dan sebagainya, sudah pasti kita dalam satu rumah akan buka pelitup muka. Sebab itu saya sarankan, ya, walaupun tidak diwajibkan, tetapi kita nasihatkan lebih baik melakukan ujian kendiri. Ya. Beli kit ujian ILEO, saliva, dan melakukan satu ujian sebelum kita berlepas. Kerana kita tak nak bawa virus itu balik ke ibu bapa kita, orang tua kita. Sebab kalau mereka yang berumur dijangkiti dengan COVID, kesan dan juga gejala yang mereka mengalami adalah lebih teruk daripada orang muda. Dan kalau diambil apa yang dari YB sebutkan tadi, dikaitkan dengan keluarga Malaysia ini bukan setakat hubungan kesaudaraan semata-mata, tapi tanggungjawab kita menjaga keluarga kita itu, dan bagaimana semangat itu juga harus diterjemahkan kepada aspek integriti. YB. Ya. Dan ada daripada awal kita melalui situasi pandemik dulu, norma-norma baru ini telah pun diperkenalkan dan ramai yang telah pun terbiasa. Dan sekarang ini YB juga telah pun memuat dalam laman Twitter TRIIS, bagaimana pentingnya untuk melakukan tes kendiri dan untuk memuat naik tes tersebut. Bagaimana boleh dimantapkan lagi dari segi aspek integriti ini supaya mentaliti kita pergi dulu ini ataupun kita gambling ini, kalau saya boleh guna terma tersebutlah, kita cuba mempertaruhkan aspek kesihatan ini dapat dikurangkan dengan signifikan. Ya, sebab itu kita mesti ada tanggungjawab kendiri sekarang. Ya. Untuk kita pertamanya menilai tahap kesihatan kendiri. Ya. Jadi kalau sekiranya kita ada gejala yang ada kaitan dengan gejala-gejala COVID, seperti batuk yang berterusan, sakit tekak, hilang deria, rasa dan bau, sakit kepala, letih, kita anggap bahawa itu COVID dan kita buat ujian, ya. Sebab dalam TRIS ni T adalah test. Ya. Buat ujian. Sekarang ini kita tidak menggalakkan ujian untuk mereka yang tidak bergejala, hanya mereka yang bergejala sahaja. Ini strategi baru kita, ya. So sebab ramai yang dah divaksinasi. Jadi kita anggap bahawa mereka yang divaksinasi walaupun masih boleh dijangkiti dan menjangkiti, tetapi gejala dia adalah sangat-sangat ringan. Jadi kalau dah ada gejala, kita buat ujian T.
Lepas tu R, report. Kita kena laporkan keputusan ujian tersebut dalam MySejahtera. Kalau kita ada peranti digital dan MySejahtera, aplikasi MySejahtera, sama ada positif atau negatif. Dan saya nak jelaskan kenapa. Positif sudah pasti kena lapor sebab kita nak pantau keadaan kesihatan anda. Tapi kalau negatif pun kena lapor. Sebab kerajaan perlu tahu berapa banyak test yang telah pun dibuat. Jadi kita akan bahagikan kes-kes positif dengan test yang dibuat untuk dapat kadar positivity yang sebenar. Ini akan menunjukkan kita betapa tularnya virus pada waktu ataupun hari tersebut. Lepas itu kita isolate, asingkan diri. Kalau sekiranya dia dapati positif, jangan fikir benda lain. Just isolate, asingkan diri. Kalau ada rumah spare ataupun kalau ada bilik spare, kalau ada bilik yang tak ada siapa yang guna kat rumah, boleh asingkan diri dalam bilik tersebut. Ya. Kalau tidak ada bilik spare di rumah, maka boleh datang ke pusat kuarantin, pergi ke CAC, KKM dan boleh ditempatkan di pusat kuarantin dan kita akan jaga anda. Satu lagi TRIIS. I lagi satu adalah inform, bagi tahu. Bagi tahu kontak rapat ahli-ahli keluarga anda, kenalan anda, rakan kerja anda bahawa anda positif supaya mereka boleh buat penilaian kendiri dan kalau sekiranya perlu mereka boleh test kalau mereka bergejala supaya mereka tahu mungkin ada risiko mereka dijangkiti. Dan S adalah seek, cari perkhidmatan kesihatan ya sekiranya gejala kita bertambah buruk. Katalah kita test, lepas tu kita positif, kita asingkan diri di rumah. Tapi pada hari ketiga keempat tiba-tiba kita sesak nafas. Jangan tunggu. Telefon 999 minta dihantar ke hospital ataupun ke PKRC dan kita akan jaga anda dan kita akan merawat anda. Sebab saya tak nak berlaku nanti tiba-tiba ada kes yang meninggal di rumah. Itu yang kita nak elak. Jadi seek medical help. Itu daripada pihak individu pula dan dijangkakan juga kita juga telusuri laman Twitter YB menunjukkan peningkatan dari segi trafik, peningkatan dari segi pelbagai dari segi traffic flow dan juga crowd flow ataupun orang ramai yang sudah lama merindui untuk keluar. Bagaimana pula dari segi penguatkuasaan yang perlu ditegaskan kepada premis-premis perniagaan juga? Jadi bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri umumkan bahawa tidak lagi ada sekatan jalan raya untuk merentas negeri, bagi tujuan merentas negeri ini disebabkan COVID, ramai yang anggap bahawa ini adalah free for all. Kita bebas dan tidak ada apa-apa penguatkuasaan lagi. Tidak betul. Polis telah umumkan bahawa mereka akan terus dengan penguatkuasaan dan kita akan buat secara rawak. Maksudnya di mana saja anda berada, polis dan juga penguatkuasa yang lain boleh pada bila-bila waktu dan masa minta untuk status anda disemak dalam MySejahtera ataupun dalam kad vaksinasi yang anda pegang. Kalau anda tidak divaksinasi dan berada di premis di mana anda tidak sepatutnya berada, ada premis tertentu seperti kedai makan dan sebagainya yang tidak benarkan, ya, SOP kita tak benarkan mereka yang tidak divaksinasi untuk masuk, anda akan didenda ataupun dikompaun. Sama juga dengan pemilik premis. Saya difahamkan sekarang ni banyak juga pemilik premis yang dah tak tengok status pelanggan mereka. Dan ini sangat merisaukan. Jadi saya ingin ingatkan kepada pemilik premis, restoran, pusat beli belah, pasar raya dan sebagainya, saya minta supaya mereka harus semak status pelanggan mereka, sama ada divaksinasi ataupun tidak, ataupun sama ada berisiko tinggi ataupun tidak. Kalau berisiko tinggi merah, maksudnya orang itu tidak sepatutnya berada di luar rumah, sepatutnya di kuarantin ataupun tidak ada vaksinasi, maka tindakan akan diambil terhadap premis tersebut. Jadi soal apa yang Zaliha kata tadi, dia adalah soal integriti sekarang ni. Ya, sebab polis akan buat pemantauan dan penguatkuasaan secara rawak. Dia tidak boleh berada 24 jam di semua tempat. Ya, akhirnya ia adalah soal integriti. Sama ada premis, pemilik premis berintegriti untuk mematuhi SOP, sama ada rakyat ada integriti untuk mematuhi SOP. Inilah cara untuk kita pastikan bahawa tidak berlaku gelombang jangkitan seterusnya. Fahmi, bagaimana dengan kelonggaran ini tidak memberi motivasi lagi kepada mereka yang belum divaksinasi untuk cepat mendapatkan suntikan mereka? Bukan kerana lambat menunggu giliran, tapi mereka tak nak mendapatkan vaksin. Sekarang bukan soal giliran lagi. Sekarang ni lagi banyak vaksin daripada lengan sekarang.
Saya haraplah dan saya merayu kepada mereka yang belum lagi divaksin untuk divaksin ya. Sebab walaupun kita boleh dijangkiti dan kita boleh menjangkiti orang walaupun divaksinasi, tetapi kemungkinan kita dijangkiti dan menjangkiti orang adalah lebih rendah sekiranya kita divaksinasi. Ini data pun kita dah ada. Ya, walaupun masih boleh menjangkiti dengan vaksin, tetapi kemungkinan kita menjangkiti dan dijangkiti adalah sangat-sangat kurang berbanding dengan mereka yang tidak menerima vaksin. Yang kedua, kalau kita tak ada vaksin dan kita dijangkiti COVID, ada kemungkinan besar orang itu akan mengalami gejala yang teruk, masuk hospital, masuk unit rawatan rapi, dan ini akan memberi tekanan kepada sistem kesihatan awam kita. Dan saya harap mereka yang tidak menerima vaksin ini fikirkanlah soal petugas barisan hadapan kita yang telah berempas pulas selama setahun lebih lawan COVID dan sekiranya mereka yang tak ada vaksin ini dijangkiti, kemungkinan mereka bergejala teruk, terpaksa dirawat. Ini tekanan kepada sistem dan juga kepada petugas barisan hadapan kita. Jadi saya merayulah kepada yang belum lagi menerima vaksin, ambillah vaksin. Lindung diri, lindung semua dan sama-sama kita bertanggungjawab. Perlu juga kita ingatkan, YB juga pernah berkata baru-baru ini, kebebasan ataupun kelonggaran yang dinikmati sekarang ini merupakan pengorbanan oleh petugas barisan hadapan, apa juga bidang sekalipun, dan juga kesabaran rakyat Malaysia. Saya rasa 18 bulan kebelakangan ini begitu banyak turun naiknya emosinya yang dapat kita saksikan, dan mengapa ini harus sepatutnya tidak disia-siakan oleh rakyat Malaysia? Ya, sebab kita dah mula melihat kes menurun. Dan yang paling penting sekali adalah indikator yang lain seperti kemasukan ke hospital, penggunaan katil unit rawatan rapi dan juga kes-kes kematian. Semua sudah pun menurun. Dan ini adalah kesan daripada vaksinasi. Tidak ada siapa yang boleh menafikan bahawa vaksin COVID-19 ini berkesan dan selamat. Sebab itu kita nak pastikan bahawa dengan ada pembukaan dan kebebasan yang diberi kepada rakyat Malaysia, dan saya percaya rakyat sangat-sangat memahami tanggungjawab mereka, tetapi bertanggungjawablah, jujurlah dan bertindak dengan penuh integriti supaya tidak berlaku apa-apa yang tidak diingini. Di Kementerian Kesihatan Malaysia kita bersedia untuk segala kemungkinan, Zaliha. Ada yang tanya, sekarang ini kerajaan dah cuci tangan lah, dah tak nak berusaha untuk memastikan dapat diuruskan pandemik COVID-19. Tidak. Sekarang ini Kementerian Kesihatan kita bersedia sekiranya nauzubillah berlaku peningkatan kes, kita ada kapasiti untuk merawat, tetapi kita tidak mahu gunakan kapasiti tersebut sebab itu akan menyebabkan sistem kita tertekan. Dan petugas barisan hadapan kita mengalami satu tekanan yang begitu hebat sekali. So sekarang ini ia terpulang kepada pemerkasaan rakyat dan komuniti. Satu aspek supaya tidak leka, tidak komplasen dan juga tidak terlalu takut ataupun paranoid bila dilihatkan statistik vaksinasi di negeri-negeri. Ada negeri yang memang mencatatkan nombor yang sangat wow, tapi ada juga negeri-negeri yang masih mencatatkan kadar yang rendah. Jadi ramai juga yang bertanyakan, apakah untuk negeri-negeri yang vaksinasi masih rendah ini persediaan dari segi fasiliti kesihatan itu digandakan? Ya, sudah pasti ada beberapa negeri yang mana tahap vaksinasi mereka agak rendah, relatiflah. Contoh, semua negeri akan melepasi 80% pada bulan ini, kecuali mungkin Sabah dan Kelantan pun mungkin borderline lah. Saya tak pasti dia akan melepasi 80% ataupun tidak populasi dewasa. Jadi untuk negeri-negeri ini kita sudah pasti kita akan bersiap sedia untuk memastikan bahawa sekiranya berlaku kenaikan kes yang terpaksa dimasukkan ke hospital, kita bersedia untuk demikian. Tetapi Zaliha, kita kena ingat juga yang di negeri-negeri contoh Kelantan lah, Kelantan. Zaliha tanya saya tadi sama ada kita ada kapasiti hospital di Kelantan untuk kita berdepan dengan kes-kes kemasukan sekiranya kes meningkat. Tapi kita kena ingat yang pergi ke Kelantan, yang balik Kelantan ni, dia akan balik ke sini juga. Dia akan balik sini juga. So KKM sebenarnya mesti bersiap siaga di semua tempat. Di semua tempat. Sebab bila kita membenarkan rentas negeri, dia akan pergi balik kampung, dia akan balik ke
tempat kerja mereka ataupun tempat di mana mereka tinggal. Jadi sekarang ini KKM memang dalam mod perang lah, bersiap siaga. Saya telah tubuhkan satu National Rapid Response Task Force untuk memastikan bahawa sekiranya berlaku keperluan kapasiti di mana-mana saja, kita boleh bertindak dengan pantas. Dan apa antara barangkali key indicator, sebab kalau bila dilihat contoh gelembung pelancongan dahulu diberikan semua masuk dari satu lokasi telah mendapat sampai jadi kluster. Jadi apa yang menyebabkan lampu merah atau lampu hijau itu signalnya diberikan kepada perbis penjagaan, kepada senario ataupun persekitaran rentas negeri ini? Jadi indikator yang paling penting bagi Kementerian Kesihatan Malaysia adalah pertamanya kapasiti sistem kesihatan awam. Jika kapasiti kita sekarang ini di kebanyakan negeri penggunaan katil ICU kurang daripada 50%. Maksudnya sudah pun bukan nak kata selesa, tapi sangat-sangat kurang berbanding dengan kemuncak kes 2-3 bulan yang lepas. Tetapi kalau dah sampai tahap 80-90%, itu adalah satu perkara yang akan menyebabkan kita memikirkan semula kebebasan yang diberi kepada orang ramai. Jadi bila dia dah sampai satu tahap di mana saya berpendapat bahawa tekanan kepada sistem kesihatan awam terlalu besar, terlalu banyak, maka kita terpaksa buat satu keputusan yang mungkin drastik. Dan juga kalau kadar kematian naik dengan mendadak sekali, itu mungkin kita perlu bawa kepada Jawatankuasa Pengurusan Pandemik COVID-19 untuk kita memikirkan semula kebebasan yang kita beri. Ini bukan soal kita nak ugut ataupun apa-apa. Ini realiti dia. Realiti dia bagi saya adalah pertamanya tekanan kepada sistem kesihatan awam. Kalau tak ada katil ICU langsung, itu bahaya. Yang kedua, kalau kadar kematian melonjak naik, itu pun adalah sesuatu yang boleh menyebabkan satu perubahan dasar. Tapi saya harap tidak berlaku. Kita harap bahawa tidak lagi ada PKP, lockdown dan sebagainya. Bagi mereka yang perlu mendapatkan ujian kendiri tapi tidak mampu untuk membeli test kit, apa pilihan untuk mereka YB, terutamanya golongan B40 ini? Ya, untuk golongan B40, kerajaan telah sediakan pakej pelindungan keluarga Malaysia yang insyaAllah akan kita hantar pada bulan November nanti. 4 test kit percuma untuk setiap keluarga B40. Tapi kalau tak mampu untuk nak balik kampung sekarang ni, kita amalkan SOP. Tetapi kalau kita bergejala, kita demam, batuk dan sebagainya, tak mampu nak beli test kit, jangan balik kampung. Pergi PKD, minta supaya dapat dibuat ujian secara percuma di klinik kesihatan ataupun di CAC. Yang berhormat, terima kasih kerana sudi meluangkan bersama kami. Walaupun rangka masa itu kerangka yang sangat pendek, tapi diharapkan dapat memberikan pengisian yang sangat penting untuk semua. Terima kasih sekali lagi YB. Dan untuk anda, walaupun topik kita jangan bawa virus balik ke kampung, jangan bawa pula virus itu kembali ke bandar dan tempat kerja dan ke sekolah. Jadi jaga SOP masing-masing, lakukan ujian kendiri. Bagi pihak penerbit kami, Fazal Nazrin Abdullah dan semua kru inklusif, sehingga ke siaran seterusnya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.